وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, itu bahwasanya Umar radhiyallahu anhu marra bihassanin yunshidu fil masjidi. Maka pada satu hari marra bihassan, Hassan ibn Thabit al-Ansari al-Khazraji. Hassan atau Hassan ibn Thabit al-Ansari al-Khazraji adalah syair Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah penyair Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yanshudu fil masjid, maka dia pun yunshidu fil masjidi. Anshada asy-syi'r, yunshidu inshadan, yani yasma'u an-nas fil masjidi syai'an min asy-syi'ri wa yataghanna bihi. Yunshidu maksudnya anshada asy-syi'r, iaitu melantunkan syair ataupun membaca syair. Yunshidu inshadan, yakni iaitu dia memperdengarkan orang dalam masjid syai'an min asy-syi'r, iaitu daripada bacaan syair, wa yataghanna bihi, dan dia wa yataghanna bihi itu biasalah orang baca syair ini berlagu. Dan Arab terkenal lah dengan syair-syairnya. So kata bahwasanya Umar radhiyallahu anhu marra bi Hassan, maka dia lalu dan dia nampak Hassan membaca syair ataupun melantunkan, menyanyikan syair fil masjidi, dalam masjid. Falahadha ilaihi, lahadha ilaihi qala fil misbah lahadhatuhu bil ain wa lahadhat ilaihi an-nadrat ilaihi bi muakhiril ain an yaminin wa yasarin. Disebut lahadha ilaiha atau falahadha ilaihi, boleh bermaksud lahadhatuhu bil aini wa lahadhat ilaihi an-nadrat ilaihi bi muakhiratil ain, menjeling. Dia tengok dalam keadaan menjeling. فاللحاظ بالكسر مؤخر العين مما يلي الصدغ والمراد نظر إليه نظر إنكار, dan bermaksud dia melihat. Falahadha ilaihi, Umar radhiyallahu anhu melihat ataupun menjeling kepada Hassan ibn Thabit al-Ansari al-Khazraji ni dengan pandangan yang menunjukkan pengingkaran. Dia menunjuk dengan pandangan yang menunjukkan pengingkaran perbuatan tersebut, iaitu membaca syair di dalam masjid. Faqal, kata Hassan ibn Thabit, itu syair penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad kuntu unshidu fihi, dulu aku pernah tu baca syair dalam masjid, fihi wa fihi man huwa khairun mink, dan di dalamnya, itu apabila aku membaca syair aku pernah membaca syair dalam masjid, dan yang ada dalam masjid itu huwa khairun mink, orang yang lebih baik daripada engkau. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So Hassan ibn Thabit melantunkan syair ataupun membaca syair. Apabila Umar lalu, Umar memandang ataupun menjelingnya ataupun melihat dengan penglihatan ingkar perbuatan Hassan ibn Thabit.
apabila dia melihat apa yang Umar buat ataupun perbuatan Umar, menjeling ataupun melihat, melirik kata orang dengan pandangan yang penuh keingkaran, maka dia kata, aku dulu pernah baca syair sedangkan waktu itu adalah zaman Rasulullah, ataupun ada orang yang lebih baik daripada engkau, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat dia kata, thumma iltafata ila Abi Hurairah, kemudian dia melihat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu Hasan ibn Sabit. Melihat, iltafata, dia menoleh ke arah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, faqala lahu, dan dia pun bertanya kepada Abu Hurairah, asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, adalah kau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut? Maksudnya tentang perbuatan membaca syair dalam masjid. Maka katanya, Allahumma na'am, ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka hadis ini, ma yukhadhu minal hadis, apa yang kita boleh dapat daripada hadis ini, jaa fi sahih al-Bukhari, datang dalam sahih al-Bukhari, anna Hasan adalah Hasan ibn Thabit melantunkan ataupun membaca syair di dalam masjid, ma ajaba bihil musyrikin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari, Hasan ibn Thabit dia membaca syair-syair yang melawan ataupun syair-syair yang membalas syair-syair Arab jahiliyah ataupun membalas syair-syair orang musyrik pada zaman itu. Fanadhara ilaihi Umar radhiyallahu anhu kal munkari alaihi faqala kuntu unshidu fihi wa fi man huwa khairun mink. Kemudian hadis seperti hadis yang kita bacakan, Umar tengok dengan pandangan yang ingkar, tapi dia kata bahwasanya aku pernah membacakan di dalam masjid, dan waktu itu di dalam masjid itu ada orang yang lebih baik daripada engkau, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جاء في الترمذي وأبي داود من حديث عمرو بن الشعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تناشد الأشعار في المسجد فقال الترمذي حديث حسن. Dalam riwayat Tirmidzi wa Abu Daud daripada hadis Amr ibn Shu'aib daripada bapaknya, daripada tuknya, qala, kata dia, naha Rasulullah SAW melarang antunashidul ash'ar fil masjid, untuk membaca syair dalam masjid. Wa qala Tirmidzi, berkata al-Imam At-Tirmidzi, hadisun hasan. Dalam riwayat Ubaidillah ibn Yahya, haddatsani an Malikin, telah menceritakan kepadaku Malik, annahu balaghahu, sampai kepadanya, anna Umar, adalah Umar radhiyallahu an, bana rahbatan min nahiyatil masjid. Umar membina suatu tempat di fi nahiyatil masjid, di hujung masjid ataupun di penjuru masjid. Tusamma al-Budayha, dinamakan tempat al-Budayha tu, al-Budayha. Qala man kana yuridu an yalghata yunshidu sya'ran, maka dia pun kata, siapa yang nak yulghata ni maksudnya buat sesuatu yang lagat ataupun yang menyebut ataupun yunshidu syi'ran, ataupun yang nak membaca syair, au yurfa' sautah, ataupun nak mengangkat suara dia ataupun nak kuat-kuat, falyakhruj ila hadhihi ar-rahbah, hendaklah pergi ke tempat yang aku buat tu. Maka Umar ini menunjukkan bahawasanya Umar macam tak gemar. Umar macam menunjukkan keingkaran orang yang membaca syair dalam masjid. Maka dia pun buat satu tempat khas. Siapa yang nak menjerit, siapa yang nak baca syair atau apa-apa, maka pergilah dekat tempat yang aku sediakan itu. Buatlah apa yang korang suka. Dalam riwayat Hakim Ibn Hizam, naha an yustaqat fil masjid. Nabi SAW melarang daripada yustaqadu fil masjid, yustaqat wa an tuqamu fil hudud, buat hudud ataupun qisas dalam masjid. Wa an sama juga, iaitu melarang daripada
baca syair lah, nasyul asy'ar dalam masjid. Oleh kerana riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi tu seperti pengingkaran Umar, berikutnya dalam Abu Daud tadi Amr ibn Shu'aib daripada bapaknya, daripada tuknya, Nabi melarang daripada tunashidul asy'ar fil masjid, iaitu membaca syair dalam masjid, dan berkata Al-Imam At-Tirmizi hadisun hasan. Maka dengan adanya riwayat ini dia nampak bertentangan dengan hadis bab, itu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Umar marra bi Hassan ni tadi. Dan kata Hassan, dia punya syahidnya, qad kuntu unshidu fihi, dulu aku pernah bersyair dalam masjid, wa fihi man huwa khairun mik, dan adanya di dalam masjid itu orang yang lebih mulia daripada engkau, lebih baik daripada engkau, itu Nabi SAW. Dan dia pun menulis ke Abu Hurairah tadi tu, adakah kau pernah mendengar benda yang sama? Ya. Allahumma na'am. Ya. Menunjukkan bahawasanya boleh untuk membaca syair dalam masjid. Juga daripada riwayat Al-Bara', qala Rasulullah SAW li Hassan, berkata Rasulullah kepada Hassan pada zaman itu, iaitu Nabi seolah-olahnya memberikan kredit ataupun Nabi suruh Hassan ni baca syair dan apa orang kata, dan rad ataupun kritik ataupun balas balik syair orang Arab jahiliyah pada ketika itu. Ada satu riwayat Jabir ibn Samurah, kata dia, syahidtun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir ibn Samurah, dan riwayat Tirmizi dan riwayat Imam Ahmad, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthar min 100 marrah, lebih daripada 100 kali, fil masjid, dalam masjid, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya, yatadhakaruna syair, membaca syair, mengingatkan syair, wa asya' min amril jahiliyah, dan menyebut ataupun bersembang-sembang tentang urusan jahiliyah dulu. Farubbama tabassama, dan dalam banyak riwayat Nabi SAW senyum. Tak, Nabi SAW senyum, dan dengan tidak ada keingkaran daripada Rasulullah, dan Nabi nampak mereka sembang-sembang tentang urusan waktu zaman jahiliyah dulu, dan Nabi senyum, menunjukkan izin, menunjukkan bolehnya perbuatan demikian dan tidak menjadi masalah. Oleh kerana ada riwayat-riwayat yang seumpama ini, yang lebih jelasnya daripada Abu Hurairah tadi itu, iaitu Umar, dan juga dalam riwayat Tirmizi tadi itu adalah Nabi melarang antunashidul asy'ar fil masjid, Nabi melarang daripada membacakan syair di dalam masjid, maka menyebabkan ulama berkhilaf pandangan tentang masalah membaca syair di dalam masjid. Macam mana nak taufikkan benda tu? Macam mana nak menjamakkan supaya riwayat ini tak nampak bertentangan? Maka sebahagian para ulama melihat tentang hadis-hadis yang melarang itu membawa hukum makruh. Hadis-hadis yang melarang membawa hukum makruh. Dan juga sebahagian menyatakan larangan daripada membaca syair di dalam masjid dan memperbanyakkannya itu maksudnya. Maksudnya yang dilarang itu memperbanyakkan membaca syair dalam masjid. Bukan tak boleh, tapi kalau dah hazib baca syair saja, maka itu yang dilarang. Kerana masjid bukan sebab utamanya untuk baca syair, kan? So, kalau dia perbanyakkan asyik-asyik baca syair, buat pertandingan syair dalam masjid, maka hak itu makruh. Maka yang dilarang adalah dengan memperbanyakkan perkara tersebut. Sebahagian mereka menyatakan bahawasanya kalau syair itu mengandungi perkara ataupun unsur-unsur dakwah kepada Allah dan Rasulnya, ataupun syair-syair itu membawa semangat supaya orang nak menuntut ilmu, syair-syair itu menceritakan tentang galakan untuk jihad umpamanya, maka hak ni tidak menjadi masalah, boleh berlaku.
Tapi kalau syair-syair yang disebutkan itu mengandungi maksud yang sebaliknya, maka sudah tentulah hukumnya adalah haram. Dan disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, yang dilarang itu makana min asy'aril jahiliyah. Yang dilarang itu adalah kalau sekiranya syair-syair itu syair-syair jahiliyah wal mudillin, dan syair-syair yang boleh menyesatkan orang. Maka itulah yang dilarang daripada perbuatan syair ni tadi. Jama'al ulama bainal hadithain, ulama menggabungkan antara dua hadis ini, maka katanya larangan daripada buatnya di dalam masjid wa ghairuhul asy'ar allati fiha hijaul abriya atau ghazal al-maqsud atau nahwi dhalika min al-kalam al-batil. So kalau sekiranya mengandungi kalam yang batil, amma al-munafahati an dinillah wa radd al-batil bil kalam al-haq. Tapi kalau sekiranya syair itu mengandungi syair-syair yang mengkritik kebatilan, syair-syair yang melawan kepada kebatilan dengan kalam yang benar, wa nazam al-hikami wal mawa'idh mimma lahu al-gharadun sahih, yang mempunyai tujuan yang sahih, tujuan yang bagus, fala mani'a minhu, maka tidak menjadi masalah dan tak ada larangan. Fasyi'ru kalam qabihatun qabih wa malahatun malih dan sebagainya. Wa yuqasu 'ala asy-syi'ri kullu kalamin fama kana minhu khair wa maslahatu lid-din fa huwa marghubun fihi. Dan dikiaskan kepada syair apa sahaja perkataan yang mengandungi perkara yang baik dan ada maslahah untuk agama, maka benda itu boleh dan benda itu digalakkan. Wa ma la faidata minhu aw fihi madarrah. Tapi kalau tak ada faedah dan mengundang mudarat, fa inna buyutullah, maka sesungguhnya rumah Allah itu tak layak untuk itu. Maka perlu dibersihkan daripada perkara tersebut. Kama annahu la budda min mura'ati adami ishgharil musallin wadh-dhakirin wat-tahlin kitab Allah Ta'ala fatara'a halahum wa la yushawwishu 'alaihim fa inna asla bina'il masajid li iqamati shalah wa dzikrillahi ta'ala. Dan juga dikata kama annahu la budda min mura'ati adami ishghalil musallin. Juga perkara yang perlu diambil kira adalah jangan sampai membaca syair sehingga mengganggu orang solat. Jangan sampai membaca syair sehingga mengganggu orang membaca Al-Quran. Dan juga mengganggu perkara-perkara yang orang buat di dalam masjid lah, maksudnya i'tikaf dan sebagainya. Kerana asas kepada pembinaan masjid itu adalah liiqamatis salah wa zikrillahi ta'ala. Asas daripada masjid adalah salat dan berzikir kepada Allah. Itu asasnya. Tapi kalau sekiranya kadang-kadang dia membaca syair untuk tujuan kebenaran ataupun ada maslahah agama, lawan kepada syair-syair kurafat, syair-syair syirik, maka itu tidak menjadi masalah. Maka yang zahirnya, kalaulah kata-kata daripada syair itu mempunyai unsur dakwah kepada kebaikan, unsur-unsur yang mengajak kepada agama, unsur-unsur yang memberikan faedah ilmu, maka ini tidak menjadi masalah. Seperti kalau kita belajar dalam ilmu-ilmu apapun ada syair. Dalam ilmu fiqh ada syair, dalam ilmu aqidah ada syair, dalam nahwu saraf ada syair, dan syair itu dibaca kadang-kadang dengan belagu. Kan? Dibaca dengan belagu. Belagu tu bukan lagu apa, belagu nak bagi faham, ataupun syair ni orang buat nak bagi ingat. Kan? Macam orang belajar bahasa Arab lah. Dia belajar bahasa Arab, dia baca syair, nak bagi ingat, nak mudah faham. Maka itu kadang-kadang ulama-ulama membuat matan, ataupun ulama-ulama menyusun kitab fiqh ataupun menyusun matan ilmu tu kadang-kadang dengan bentuk syair. Hatta Imam Ibn Qayyim juga adalah orang yang seperti gurunya Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah juga seorang yang orang sastra, kata. Orang sastra, orang yang pandai bersyair. Tapi keumuman ataupun bila kita luaskan bab ini, maka masuklah dalamnya apa-apa saja yang berbentuk syair. Kalau orang Arab dia ada syair-syairnya, kalau orang Melayu dia ada pantunnya, dia ada puisinya, dia ada sajaknya, kan.
So kalau dia ada sajak, dia ada pantun, boleh ke tak boleh, apa masalahnya? Dan kalau sekiranya sajak-sajak dan pantun-pantunnya itu membawa kepada ketauhidan, yang membawa kepada orang faham agama, yang mengkritik kepada pantun-pantun atau mengkritik kepada puisi-puisi syirik, puisi-puisi yang merepek-repek, maka itu samalah kedudukannya seperti syair Arab. Sama kedudukannya seperti syair Arab. Di dalam qala Ibn al-Habib, ra'aitu Ibn al-Majishun wa Muhammad Ibn Salam ينشدان الشعر في المسجد ويذكر أيام العرب. Kata Ibn al-Habib, ra'aitu Ibn al-Majishun, aku melihat Ibn al-Majishun, wa Muhammad Ibn Salam. Ibn al-Majishun ni ulama Madinah, a'immati al-Madinah, antara ulama Madinah. Wa Muhammad Ibn Salam ni daripada syuyukh al-Bukhari. Muhammad Ibn Salam ni tok guru kepada al-Imam al-Bukhari. Yang syudani syair, mereka membaca syair fil masjid, dalam masjid. Wa yadhkuru ayyamil Arab, dan mereka mengingat zaman-zaman Arab dulu. Dalam sebahagian riwayat akhbar Al-Asfahani kata, anna Sa'id ibn Muslim ibn Wahab dakhaltu masjid Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana wa Naufal ibn Musahiq. Qala fa innahu la mu'tamadu alayhi idh mararna bi Sa'id ibn al-Musayyib fi majlisihi fasallamna alayhi faradda alayna salamana. فقال سعيد في مسجد رسول الله لنوفل ابن المساحق، نوفل ابن مساحق: يا أبا سعيد، من أشعار أصحابنا أو صاحبكم. Dalam riwayat akhbar Al-Asfahani diriwayatkan bahawa Sa'id ibn Muslim ibn Wahab dakhaltu, kata dia, aku masuk dalam masjid Rasulullah. Aku masuk dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Ana wa Naufal, aku bersama dengan Naufal ibn Musahiq. Qala, bila mereka berdua ni, Sa'id ibn Muslim ibn Wahab ni masuk dalam masjid Rasulullah bersama dengan Naufal ibn Musahiq. Idh mararna bi Sa'id ibn Musayyib, kami melalui atau kami bertemu dengan Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib kibar tabi'in, ulama besar tabi'in. Sa'id ibn Musayyib disebut ketua kepada para tabi'in. Sa'id ibn Musayyib sebagai menyatakan bahawa dia menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sa'id ibn Musayyib tak pernah tinggal takbiratul ihram bersama imam 40 tahun dekat Masjid Nabawi. Apabila dia telah berumur, matanya telah pun agak tak berapa nak nampak, orang mencadangkan kepadanya supaya pergi ke bustan, keluarlah ke satu tempat yang penuh dengan pokok-pokok hijau. Kerana melihat dengan pokok-pokok hijau tu kemungkinan boleh mengelokkan mata engkau, kata dia. Dia kata, aku tak mau. Aku takut kalau aku pergi ke sana aku tak dan takbiratul ihram sama imam. Sa'id ibn Musayyib. Maka Sa'id ibn Musayyib dia jumpa ni dalam masjid, fasallamna alaih, kami bagi salam kepadanya dan dia menjawab salam kami. Faqala Sa'id, berkata Sa'id ibn Musayyib kepada Sa'id ibn Muslim ibn Wahab, dalam masjid Rasulullah, dia berkata kepada Naufal ibn Musahiq, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, mana asy'ar, siapa nak baca syair? Mana asy'ar? Asahibuna atau sahibukum, sahabat kami ke sahabat kamu? Yang dimaksudkan asahibuna Amr ibn Abi Rabi'ah al-Makhzumi, atau sahibukum Abdullah al-Amiri. Maka Sa'id ibn Musayyib ni tabi'in kibar, dan dia duduk kat Madinah, duduk dalam masjid Nabi duduk. Maka apabila dia cerita ni tadi, dia kata kepada Naufal bin Musahiq, siapa nak baca syair dalam masjid Rasulullah, masjid Rasulullah. So kalau dalam masjid Rasulullah, itu tak adalah masjid yang lebih lagi, melainkan masjid haram, Masjid Nabawi tak. Maka ini antara dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya syair di dalam masjid. So habis bab tu. So boleh baca syair. Syair ni jangan disertakan dengan alat muzik. Kerana alat muzik tak ada siapa kata harus.
Di kalangan ulama salaf, ulama-ulama awal. Mana ada kata yang harus? Ha? Yang sekarang ni ramailah, kerana mengambil fatwa orang-orang kemudian. Mengambil fatwa daripada Al-Imam Ibn Hazim, kemudian dah ke bawah sehingga kita pada hari ini, maka mereka menyatakan keharusan muzik dengan syarat-syaratnya. Tapi zaman awal, maka alat muzik ni tak ada yang kata haram, tak ada yang kata halal lah. Maka orang baca syair pada zaman Rasulullah, mana ada alat gendang, mana ada alat muzik. Maka dia baca syair macam orang baca syair lah. Kalau belajar ni ada syair Arab, bacalah syair Arab. Belajar nahwu pada syair, kan? Huruf jar pada syair dia. So huruf ataf pada syair dia. So kalau sekiranya dia belajar dan dia menyanyi, boleh tak? Dia pun baca lah macam orang baca matan lah, baca matan kum belagu kan. So dengan tidak disertakan alat muzik. So hak ni tak ada apa masalahnya. Yang ada masalah kalau sekiranya disertakan dengan alat muzik, seperti yang dibuat oleh ahli bidah zaman awal, dimulai dengan pokok Kristian, dan berikutnya pokok Syiah, dan berikutnya pokok Sufi dan tarekat. Maka mereka ini berzikir pun nak guna alat muzik. Hak ni pelik lah. Dan mereka menyanyi-nyanyi dan sebagainya. Dan yang mereka menyanyi-nyanyi dan sebagainya, qasidah-qasidah ke benda ni, qasidah ni syair ke? Iyalah, mungkin. Dia pun bawa nasyid Islam ataupun qasidah Islam. Ada ke lah Islam ni nasyid Islam? Ada ke? Ada Islam nasyid Islam. Apa benda nasyid Islam? Ya. Orang lah ni sebuah kepada Islam, tak payah bawa nama Islam pun kan. Hak nak nasyid nak nyanyi lah. Yang dia sibuk nak berburu Islam tu kenapa? Halo. Maka zaman sekarang orang bernasyid berqasidah dengan menggunakan alat-alat muzik dan dinamakan nasyid Islam ataupun qasidah Islam, dan dia berselawat kepada Rasulullah pengguna alat muzik. Ini semua tidak datang dalam ajaran Islam lah. Ini semua tidak datang dalam ajaran Islam. Sehingga sebahagian mereka kesufian dan tarekat, bahkan daripada Syiah dan sebagainya, mereka beriktikad ataupun mereka rasa bahawasanya dengan mereka menyanyi-nyanyi, dengan mereka berselawat dengan menyanyi-nyanyi dan menggunakan alat muzik itu ibadat kepada Rasulullah, ibadat kepada Allah. Sedangkan ni semua ni dah kena setan punya talbis. Telah ditalbis, telah dikelabui oleh setan. Maka dia membaca zikir ataupun dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertakan dengan alat muzik. Macam mana kau berselawat kepada Nabi kemudian campur dengan benda haram? Macam mana kau baca doa dan sebagainya, membaca Quran? Cuba baca Quran tapi ada gendang, boleh? Nanti suruh budak-budak band tu buat bacaan Quran dengan ada gendang, boleh? Hak ni dia tak berani lagi lah. Kalau baca Quran dengan alat muzik dan sebagainya, tak berani lagi lah kot. Tapi ada orang dah menasyid dengan guna alat muzik. Bernasyid pula. Ada orang baca hadis dengan alat muzik. So hak ni semua fitnah akhir zaman lah. Fitnah akhir zaman. So jangan menggunakan dalil baca syair dalam masjid dengan perbuatan kurang berqasidah dan bernyanyi dengan menggunakan alat muzik dalam masjid. No. Lain. So hanya kalau kita bernasyid ataupun membaca ke syair ataupun membaca sajak ataupun membaca puisi ataupun membaca pantun dalam masjid, tak ada menjadi masalah. Tapi kalau sajak
dia pun datang bawa gitar atau bawa alat muzik. Teng neng 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 teng neng 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 neng. Tersebulan kan. Orang sekarang sajalah kan ada syair. Maka dia guna alat muzik dengan sebagainya, maka ni tak boleh. Haram lah. Tambah lagi dibuat lagi dalam masjid, maka tak tahulah ulama mana yang membenarkan, wallahu a'lam. Hak ni merepek. Ada nak tanya? Kalau tak ada kita nak terus berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man sami'a rajulan, siapa yang mendengar seseorang, rajulan di situ orang, satu orang ataupun seseorang, yanshudu dallatan, maksudnya lelaki ke perempuan ke masuk sekali, sama je. Sesiapa yang mendengar rajulan yanshudu dallatan fil masjidi, mencari-cari barang yang hilang dalam bentuk yanshudu. Apa maksud yanshudu? Man nashada ad-dallah idza talabaha wa sa'ala anha wa kadha idza arrafaha. Itu man nashada ad-dallah. Nashada ad-dallah ni maksudnya mengumumkan dengan meninggikan suara. Seperti dia menjerit dalam satu masjid, siapa ada jumpa kunci kereta aku? Ada siapa-siapa tak jumpa? Angkat tangan, angkat tangan. Dia sebut dalam masjid secara kuat, satu masjid boleh dengar. Atau dia ambil mikrofon. Siapa-siapa ada terjumpa kereta I? Siapa-siapa ada terjumpa kunci kereta saya, maka tolonglah bagi tahu. Bagi tahu. Maksudnya yanshudu dallah. Itu maksud yanshudu dallah. Mengiklankan nak mencari barang. Maka ini yang disebut dalam hadis ni, falyaqul, hendaklah kata kepadanya, la raddahallahu alayka, la raddahallahu alayka, mudah-mudahan Allah tak kembalikan kepada engkau, fa innal masajida lam tubna li hadza, kerana masjid tidak dibina untuk tujuan ini. Kerana masjid tidak dibina untuk tujuan ini. Maksud dallah. Apa maksud dallah? Kullu ma dalla. Semua yang hilang. Dallatun bil ha'il dzikr wal untha wal jama' ad-diwal. Wa yuqalu li ghairi al-hayawan ad-dha'i' wa luqatah. Fad-dallatu khasatan bil hayawan. Ad-dallah asalnya adalah haiwan. Ad-dallah asalnya hewan yang hilang. Itu maksud ad-dallah. Contoh dalam hadis yang juga diriwayatkan dalam riwayat Muslim, iaitu hadis Buraidah. Dia bertanya man sa'ala, dia bertanya tentang siapa-siapa, ada tak orang yang menjumpa Jamalul Ahmar, unta merah dia hilang. Maka Rasulullah kata, la wajadta, la wajad, tak ada, kau takkan dapatinya. Fa innama, sesungguhnya, buniyatil masajid, innama buniyatlah, masjid itu dibina dengan tujuan yang dibina untuknya. Iaitu apa tujuan masjid dibina? Seperti yang Nabi sebut kepada A'rabi yang kencing dalam masjid itu kan. Innama, sesungguhnya masjid ini untuk zikir, untuk salat, untuk mengingati Allah dan sebagainya. Maka hadis ini asal, dallah ni haiwan yang hilang. Tapi boleh dikiaskan kepada harta-harta yang lain. Boleh dikiaskan kepada harta-harta yang lain yang hilang. Yang hilang, maka masuk juga dalam
maksud hilang. Maksud apa sahaja barang yang hilang, maka tak boleh diiklan dalam masjid, ataupun tak boleh diangkat mikrofon ataupun dijerit-jerit untuk bertanya dalam satu masjid, ada tak siapa-siapa jumpa kunci air, ada tak siapa-siapa jumpa telefon, ada tak siapa-siapa jumpa itu dan ini dan itu dan ini. Maka kalau sekiranya kita dengar orang buat demikian, falyaqul, hendaklah kata kepadanya. Apa maksud falyaqul? Maksudnya katalah kuat-kuat, biar dia dengar. La raddahallahu alaik, mudah-mudahan Allah tak pulangkan balik kat engkau. Sesungguhnya masjid tidak dibina untuk ini. Perkataan la raddahallahu alaika itu doa. La raddahallahu alaik itu doa. Frasa yang kedua, fa innal masajida lam tubna lihada. Adakah itu juga doa? Boleh jadi ianya juga doa. Maksudnya, siapa-siapa yang dengar orang cari barang hilang dalam masjid, maksudnya dia sebut kuat-kuat, dia iklankan dia ataupun dia buat pengumuman dia hilang barang, maka kata kepadanya la raddahallahu alaik fa innal masajida lam tubna lihada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tak pulangkan balik kepada engkau, sesungguhnya masjid ini tidak dibina untuk ini. Satu tu doa. Atau boleh juga difahami perkataan fa innal masajida, sesungguhnya masjid tidak dibina untuk ini, itu bukan doanya. Doanya la raddahallahu alaik, itu je. Maksudnya kalau kita dengar orang buat iklan dia hilang barang, kita kata la raddahallahu alaik, Allah, mudah-mudahan Allah tak pulangkan balik barang kau. Dah cukup takat tu je. Adapun fa innal masajida lam tubna lihada, sesungguhnya masjid tidak dibina untuk ini, untuk buat cari-cari barang. Itu adalah illah. Illah. Sebab apa? Sebab masjid tidak dibina untuk iklan barang. Masjid tidak dibina untuk cari barang. Itu illahnya. So boleh dipahami ianya doa sekali, boleh dipahami ianya illah, sebab kenapa tak boleh. Dan kalau sekiranya kita kata la raddahallahu alaik, mudah-mudahan Allah tak pulang balik barang kau ni, dia tanya kenapa hang doa macam ni? Kita kata kerana Nabi beritahu dalam hadis, kerana masjid tak dibina untuk mencari barang hilang. Masjid tidak dibina untuk mencari barang hilang. Maka apa yang boleh kita ambil daripada hadis ini? Inna man sami'a man yanshudu dhalatan fil masjid. Sesiapa yang mendengar orang yang iklankan mencari barangnya yang hilang, maka hendaklah mendoakan kepadanya secara kuat juga. La raddahallahu alaik fa innal masajida lam tubna lihada. Bagi doa kuat-kuat, bagi dia dengar. Kenapa bagi dia dengar? Sebagai suatu nak bagi pengajaran kepada dia, masjid bukan tempat cari barang hilang. Tapi depends. Kalau sekiranya kita rasa dengan kita menguatkan doa kita tu, mudah-mudahan Allah tak pulangkan kat engkau, tiba-tiba mafsadah lebih besar akan berlaku, maka jangan cakap kuat-kuat. Hanya cukup sekadar kita doa pelan-pelan saja. Contoh orang jahil datang masjid. Datang pun mungkin hari Jumaat sahaja. Kemudian hilang kuncinya, dia terlupa nak ambil dekat saf, dia tertinggal. Dia pun jerit kuat-kuat. Ataupun dia pun pergi ambil mikrofon dan siapa-siapa ada jumpa kunci kereta saya, boleh tolong pulangkan tak? Maka kita rasa kalau dia ni, kalau kita cakap kuat-kuat, mudah-mudahan Allah tak bagi jumpa kunci kereta engkau tu, menyebabkan dia marah dan menyebabkan dia tak datang masjid dah. Dia benci pula masjid. Kita tak payahlah cakap kuat-kuat. Kalau sekiranya kita tahu yang cakap ni pula tah something gila mana tah, nampak pun macam gerun kan, kita pun kata la raddahallahu alaik, mudah-mudahan kau tak jumpalah kunci kau tu. Mampu dia tendang muka kita, ataupun dia pukul kita. Janganlah pandai-pandai. Tapi kalau sekiranya kita dah nampak dia ni orang masjid selalu dah, mengaji dah tak pernah tak hadir, kuliah memanjang je muka dia ada,
Tiba-tiba duk cari lah barang hilang. Bukan tak baca hadis ni, dah baca dah. Tapi duk buat iklan lagi. Termasuk dalam iklan barang hilang ini, dia tulis atas kertas, tampal kat bot dalam masjid. Termasuk larangan. Assalamualaikum warahmatullahi, kepada sesiapa yang menjumpai jam tangan saya yang saya tertinggal dalam masjid ini, sila telefon nombor telefon sekian 011 sekian dia tampal dekat bot masjid. Dalam masjid tak boleh. Maka kita pun kena doa juga, la raddahallahu alaik. Tapi kalau dia tampal whiteboard luar masjid, boleh tak? Boleh. Kalau dia pergi tempik dekat luar masjid pun ada papan kenyataan yang ada iklan aktiviti masjid. Dia tampal kat luar masjid. Itu tak masuk dalam larangan. Larangan hanya tertakluk dalam masjid saja. Adapun dia buat iklan di luar, maka tidak menjadi kesalahan. Jangan pula kata-kata doa la raddahallahu alaik. Sebab dia tak baca dalam masjid, dia tak cari dalam masjid. Kata bin Bas, kalau sekiranya dia taklah cakap kuat-kuat tapi dia bisik dengan orang sebelah. Ada jumpa jam tak? Ada jumpa jam? Ataupun dia pergi ke imam kat depan tu lepas habis solat, dia jumpa ke imam kat depan tu. Imam, tadi saya ada tertinggal jam. Ada jumpa tak? Ataupun ada orang bagi jam tak? Maka dijawab bin Bas, tu harus. Kerana yang syudud dallah adalah meninggikan suara, tanya orang. Itu maksudnya syudud dallah. Ataupun menggunakan mikrofon. Itu tak boleh. Itu tak dibenarkan kerana masjid tak dibina dengan perkara itu. Tapi kalau dia berbisik-bisik dengan imam, berbisik dengan siak ataupun security masjid, ada tak orang bagi kunci kereta? Gak kata, ada. So, boleh. Ini tidak menjadi masalah. Yang masalah adalah kalau sekiranya, sebab tu dia kata man sami'a rajulan, siapa yang mendengar rajulan yanshudu dallah, mengiklankan ataupun menguatkan suara bertanya tentang barang yang hilang, maka umumlah kunci kereta, jam dan sebagainya, maka tak dibenarkan, maka hendaklah doa kepadanya, la raddahallahu alaik. Aha. Juga tidak dibenarkan. Walaupun sebahagian kata la yang syudud dallah, ataupun dia mendengar orang yang mencari barang yang hilang, maka dia kata orang yang mencari, bukan orang masjid yang buat iklan. Sebenarnya termasuk sekali lah. Apabila orang masjid yang mengumumkan, Assalamualaikum kepada ahli masjid kita ni, tadi ada jam yang hilang ya. Dekat dia buat iklan jam hilang, dia buat iklan kereta hilang, dia buat iklan lembu orang hilang, maka termasuk juga tak patut, tak boleh. Kerana masjid tidak dibina untuk itu. Kerana masjid tidak dibina untuk mencari-cari barang hilang atau untuk bagi tahu barang orang bagi hilang. Kalau apa yang boleh masjid buat? Macam kita sebutkan tadi, buat suatu iklan di luar masjid, tampal iklan di luar masjid, ataupun masjid boleh sediakan di luar masjid tempat, apa istilahnya? Barang-barang tercicir lah, atau barang-barang yang hilang. Dibuat di luar masjid. Itu okey, no problem. Hak tu boleh. Hadzal hukum am sawa'un kana hayawanan. Hukum ni umum sama ada haiwan ke, ataupun benda-benda ke, ataupun duit ke. Dan semua benda-benda yang orang cari dan orang hilang lah, orang berharga. Al-hadis yadullu ala tahrimin nushdadid dhalla fil masjidi. Maka hadis ini menunjukkan pengharaman untuk mengiklankan ataupun menanyakan tentang barang yang hilang dan kewajipan untuk mendoakan ke atasnya. Zahiruhu annahu law kharaja 'inda babil masjid fananshuduha fa innahu la yuhram. Maka secara zahir hadis, kalau dibuat di luar maka tidak menjadi masalah.
Fihi bayanun wadhifatil masjid bi annaha lis-salah wa dzikrillah wa tilawati kitabih wa mudzakarati fil khairi wa nahwi dzalika. Hadis ni juga bagi tahu kepada kita, masjid tujuannya adalah untuk solat. Tujuannya untuk zikir kepada Allah. Tujuannya untuk tilawah, membaca Al-Quran. Tujuannya untuk mengingat-ingat kepada kebaikan. Maka itu tujuan masjid dibina. Bukan tujuan mencari barang dan sebagainya. Kerana larangan yang utama sekali daripada orang yang buat iklan ni, maksudnya dia mengangkat tinggi suara dalam masjid. Dia mengangkat tinggi suara dalam masjid dengan bertanya kepada orang tentang barang hilang dan sebagainya, iaitu para ulama tak benarkan. Okey, berikutnya antara faedah hadis ni lagi menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW mengajarkan sebahagian hadis-hadis Nabi. Nabi menerangkan hukum dan Nabi menerangkan sebab. Sebahagian hukum-hukum ni Nabi SAW bila dia nyatakan hukum, dia akan menyatakan illahnya. Maka apa illah daripada mencari, tak boleh mencari barang hilang dalam masjid? Maka illahnya dia kata masjid tidak dibina untuk itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak juga hadis-hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan hukum dan taklilnya. Kenapa? Maka ini adalah bentuk husni ta'lim, bagusnya cara Nabi ajar. Kerana apabila Nabi SAW menerangkan hukum dan Nabi kadang-kadang menyertakan ataupun menggabungkan hukum tersebut dengan sebab. Kenapa? Maka itu akan memberikan ziyadatan tamakninah. Orang yang mendengar akan rasa tenang. Oh, rupanya tak boleh sebab apa? Oh, sebabnya gini, gini dan gini dan gini. Maka dia faham dah, masjid ni bukan tempat ini, tapi masjid ni adalah tempat begini dan begini dan begini. Maksudnya dia faham. Dan akan menambahkan kepadanya ilmu. Akan menambahkan kepadanya ilmu. Dan juga menunjukkan bahawasanya apabila Nabi SAW menggandingkan hukum dengan illah, menunjukkan bahawasanya syariat Islam itu dia datang dengan hikmahnya. Syariat Islam dia datang dengan hikmah. So, kalau sekiranya kita tak boleh memahami hikmah daripada pensyariatan, bermaksud kita punya akal belum faham dan belum sampai lagi untuk memahami maksud daripada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, antara hikmah apabila Nabi menerangkan hukum dan illahnya, maka dia akan membuka pintu qiyas. Dia akan membuka pintu qiyas dalam syariat Islam. Maka katanya, idza kana al-illatu muta'addiyah, kalau sekiranya illah disebutkan sekali dengan hukum, amkana al-qiyas, maka dengan adanya illah yang Nabi sebut, memungkinkan untuk kita qiyas dengan benda yang lain. Memungkinkan untuk kita qiyas dengan benda yang lain yang sama dengan syarat-syarat hukum qiyas lah. So ini dari sudut faedah dari sudut ilmu fiqh atau faedah dari sudut ilmu usul. Berikutnya, antara faedah lain, la raddahallahu alaika, doa tu. Mudah-mudahan Allah tidak kembalikan kepada kamu, menunjukkan kalau sekiranya barang hilang, mengadulah kepada Allah. Menunjukkan kalau sekiranya barang kita hilang, maka minta dengan Allah. Mengadulah kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dialah yang boleh memulangkan balik barang kita. Kerana dialah yang boleh memulangkan balik barang kita. Difahami daripada doa ini, la raddahallahu alaik, maka siapa jumpa barangku, siapa jumpa, la raddahallahu alaik, mudah-mudahan Allah tak mengembalikan ianya kepada engkau. Kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan kuasa Allah. Semoga Allah tak pulangkan kepada engkau. Bermaksud yang menahan dan memberi adalah Allah Azza wa Jalla. Dan kalau sekiranya barang hilang, mengadu kepada Allah, mudah-mudahan Allah kembalikan balik barang kita itu kepada kita. Itu faedah daripada doa, la raddahallahu alaik.
Seperti dalam hadis lelaki yang dalam permusafiran padang pasir yang barangnya hilang kan. Untanya hilang. Bila untanya hilang dengan makanan-makanan pun hilang. Maka dia pun dah tak adalah lagi nak usaha. Kalau jalan pun apa yang dipikirkan adalah kematian saja. Maka dia pun tidurlah di bawah sebuah pokok. Bila dia buka mata, tiba-tiba unta yang ada dengan makanan-makanan dan bekalan-bekalannya ada di hadapan matanya. Maka dia sangat gembira kan. Wahai Tuhan, aku adalah Tuhan engkau dan engkau adalah hamba-Ku. Kan dia terbalik cakap tu kan. Maka dia tak bermaksud begitu. Tapi dia maksud, ya Allah, engkau pulangkan balik harta itu kepadaku. Maka kuasa yang boleh mengembalikan balik barang kita yang hilang adalah Allah Azza wa Jalla. Ada apa nak tanya? Barang yang hilang, kalau kita jumpa macam dalam masjid tadi, maka kita ada caranya tadi. Maka caranya adalah orang masjid iklan di luar ataupun sediakan tempat yang boleh orang mencari barang yang hilang tu di luar masjid. Di luar masjid. Benda-benda yang melibatkan yang dinamakan al-luqatah. Apa dia al-luqatah? Barang yang hilang. Al-luqatah ni apa dia? Al-luqatah ni barang yang hilang. Adakah barang yang hilang tu semua jenis? Al-luqatah, barang yang hilang dan kemungkinan orang yang hilang itu akan mencarinya balik. Itu maksud luqatah. Barang yang tercicir dan dalam masa yang sama, barang yang tercicir ini kemungkinan besar orangnya ataupun tuannya akan mencari balik. Itu namanya luqatah. Contoh, beg dompet tebal ni hilang. Maka biasanya orang akan cari balik lah. Jam. Pasport. Kunci kereta. Whatever lah. Semua barang-barang ni dipanggil luqatah yang tercicir dan ianya memang berharga dan orang nak balik. Tapi kalau jumpa 10 sen, luqatah tak? 10 sen. Tak, kita hilang 10 sen pun tak sedar. 10 sen, ambil lah. Dia tinggal 10 sen kat masjid. Kawan dia terima. Hang semayang kat sini, hang tinggal 10 sen kan? Kita pun dengar, udahlah, tak kau ambil lah kan. Orang tak mau. Maka 10 sen tu tak dikira luqatah. Maka kalau orang jumpa 10 sen, dia kena buat apa? Dia boleh ambil. Boleh ambil? Sebab barang tu orang dah tak tuntut dah. Bila orang dah tak tuntut, kita pula dapat dan kita jumpa. Maka boleh bagi kita untuk menggunakannya. Atau bagi kat tabung masjid dengan niat supaya pahalanya diberikan kepada tuannya. Okeylah, no problem. Jumpa nasi lemak dekat pentian bas. Oh, panas lagi. Ya Allah, sedap. Nak ambil ke nak biar? Sedap pula kan. Kawan tu dah naik bas dah. Takkan dia nak patah balik tak? Ambil Grab pula mencari nasi lemak yang hilang. Barang-barang makan ni kalau jumpa makanlah. Barang-barang makan kalau jumpa makan. Kerana kalau kita tak ambil dan makan, benda tu membazir. Dan benda tu akan rosak. Maka ambil lah. Kalau sekiranya tiba-tiba terjumpa pula dengan tuannya, dia kata, tengah makan datang guna Grab lah tu. Datang pula nak ambil nasi lemak yang hilang. Nak macam mana? Bayar je lah. Bayar je lah. Berapa ringgit je pun. Ataupun nasi lemak tak kira luqatah. Kalau dia jumpa barang dalam masjid, kalau barang tu berharga, maka biasanya ulama akan suruh simpan setahun. Kalau dah simpan setahun, tak ada siapa menuntutnya, maka berhak untuk masjid menggunakannya untuk masjid. Ataupun kita bagi, ataupun kita jual dan ambil nilainya dan bagi kepada orang buat dakwah.
Tinggal kalau orang tinggal jam dekat Baitul Salam, maka benda ni biasanya orang akan cari balik. So dia boleh buat iklan. Dia boleh, ini tak ada isu lah. Siapa-siapa dia hilang jam, ini bukan masjid. So dia boleh iklan. Dan dia boleh tampal iklan lah. Siapa ada hilang jam, sila berhubung dengan Abu Talha. Pada sekian-sekian nombor, sekian-sekian. Setahun tak ada orang minta. Setahun tak ada orang tuntut. Milik engkau lah jam tu. So dia gunakan duit ataupun dia pergi jual jam tu, dia gunakan duit tu untuk apa-apa tujuan dakwah dan sebagainya. Itu lebih bagus lah. Wallahualam. Kalau ada orang datang tiba-tiba tuntut, bayarlah balik. Kalau dah setahun dia tak ada lah. Okey, ada apa nak tanya? Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita jumpa lagi dengan hadiah yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.